contoh 13. Okey, contoh 13. Buku teks muka surat 141. Okey, 141. Okey, jadi sekarang ni kalau sebelum ni kita cikgu ajar kaedah mencari nilai X dan Y daripada persamaan linear serentak. Yang sebelum ni kaedah graf. Seterusnya yang ni kaedah penggantian. Okey, dengan menggantikan stepnya ada kat sini. Dan yang seterusnya yang ketiga adalah okey, menggunakan kaedah penghapusan. Jadi stepnya pun ada kat sini. Yang mana step yang pertama sekali adalah okey, mendarabkan satu ataupun kedua-dua persamaan. So jika pelajar tengok kat sini ada soalan A, kita fokus pada soalan A. So sekarang ni ada dua persamaan. Okey. So bila ada dua persamaan, maksudnya okey, dia nak suruh, dia kata darabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan suatu nombor untuk menjadikan perkali bagi satu daripada pemboleh ubah adalah sama. Maksudnya perkali, bukannya ni nak samakan perkali. So kaedah penghapusan adalah kita samakan perkali. Perkali yang mana? Perkali adalah yang ada bersama dengan pemboleh ubah. So dalam contoh yang ni, A ni perkalinya kalau X ni 1, kalau yang Y ni adalah 2. Yang persamaan satu lagi adalah perkali bagi X adalah 3, manakala perkali bagi Y adalah 2. Okey, so kita samakan perkali salah satu pemboleh ubah sama ada X ataupun Y terlebih dahulu. Okey, itu step yang pertama. Seterusnya step yang kedua adalah perlu menambah atau menolak dua persamaan untuk menghapuskan salah satu pemboleh ubah. So yang kita samakan tadi, pemboleh ubah yang kita samakan tadi, kita perlu decide, pilih sama ada perlu menambah ataupun menolak persamaan tersebut, supaya kita dapat mencari nilai salah satu. Seterusnya selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So step macam tadi, step macam kaedah penggantian, dan seterusnya gantikan nilai ni pun sama dengan kaedah penggantian lah. Okey, so kita tengok pada step yang pertama. Kaedahnya adalah kenal pasti pemboleh ubah dengan perkali yang sama. So sekarang ni cikgu salin di buku tulis ni. Okey, so sekarang ni adalah kita nak samakan salah satu pemboleh ubah, nak samakan perkali, nilai perkalinya. So jika kita tengok kat sini, kita kenal pasti pemboleh ubah mana yang tak sama ataupun yang kita nak samakan. Okey, so jika kita tengok kat sini, pemboleh ubah Y mempunyai nilai perkali yang sama, iaitu 2 dan 2. So tidak perlu didarab sebab dah sama. Okey, pemboleh ubah Y mempunyai perkali yang sama. So selesai tanpa pendaraban. So kita pergi kepada step yang kedua adalah menambah ataupun menolak dua persamaan. So tengok kat sini, sama seperti tadi, cikgu jadikan yang ni persamaan pertama, dan yang ni adalah persamaan kedua. Okey. So sekarang ni jika kita perhatikan, kita nak kaedah penghapusan adalah hapuskan pemboleh ubah, salah satu pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. Okey, so kita perlu buat pilihan sama ada perlu menambah ataupun menolak persamaan 1 dengan 2. So kita decide, persamaan 1 dan yang ni persamaan kedua. Okey, pelajar perlu membuat pilihan sama ada nak menambah ataupun nak menolak persamaan ni. Okey, nak decide tu mesti tengok yang mempunyai perkali yang sama. Okey, so salah satu sifirnya adalah yang ni sama ada pelajar boleh ingat. Sifirnya adalah sekiranya atas, perkali yang ke atas nilainya operasinya sama. Sekiranya nilai operasinya berlainan. Sekarang ni yang ke atas perkali Y, pemboleh ubah yang sama tersebut adalah positif, yang kat bawah adalah negatif. Ataupun yang perkali di atas adalah negatif, perkali kat bawah untuk pemboleh ubah yang sama, perkali yang sama untuk pemboleh ubah yang sama, sekiranya satu positif, satu negatif, ataupun satu negatif, satu positif,
maka pelajar perlu menambah operasi tersebut. Okey, sekiranya berbeza. Okey, operasinya berbeza, fokus kepada yang mempunyai perkalian sama. Okey, sekiranya sama ada atas dan bawahnya negatif, atas operasi tolak, bawah pun operasi tolak, ataupun di atasnya nilai perkalinya adalah tambah ataupun di bawahnya adalah tambah. Maksudnya sama, operasi sama untuk perkalian sama tersebut atas dan bawah, maka pelajar perlu memilih untuk operasi tolak. Okey, so sekarang ni jika kita tengok okey, kat sini operasinya sama tak? Okey, tak sama. Okey, yang kat atas tambah, yang kat bawah tolak, maka kita kena pilih kaedah tambah. So kita fikir logik. Okey, so kita tengok. Okey, kita keluarkan nombor saja, tambah 2 untuk perkali y sahaja yang sama, tolak tambah 2. Okey, yang ni kita tak pasti, tolak 2. Kita nak guna untuk y sahaja. Okey, so kita nak decide yang mana, sama ada kita nak menambah ataupun menolak. Yang ni kita salin yang asal, soalan asal, tambah 2 tolak 2. Okey, so kita cuba tengok kaedah tambah. Sebab cikgu kata tadi, sekiranya berbeza maka kita gunakan operasi tambah. Okey, kita tekan on calculator. Okey, on calculator. Kalau pelajar nak tahu, kaedah penghapusan maksudnya menghapuskan salah satu pemboleh ubah. So sekarang ni kita tengok tambah 2 tambah negatif 2. Okey, so yang ni sama. Okey, so jawapannya adalah tekan sama dengan banyak kali pun dia berkedip-kedip tu, maksudnya kosong jawapannya. Okey, sekiranya kita nak ubah, cuba tengok cikgu buat. Okey, kita nak ubah. Contoh nak test lah, betul tak cikgu cakap. Sekiranya sama kena tolak, beza kena tambah. So yang ni beza. Bila beza, kita cuba tolak. Kita cuba tolak. Kita gantikan tambah ni dengan tolak. Okey, so tengok. Kita tekan sama dengan, keluar jawapan 4. Maksudnya tak hapus. Hapus akan jadikan ia kosong. So kita tak boleh operasi tolak untuk persamaan ni. Maka kena gunakan operasi tambah. Okey, so sekarang ni, so kita tengok bila guna operasi tambah, maksudnya kita buat kat sini, kita pilih untuk operasi. Okey, operasi, kita pilih untuk operasi tambah, disebabkan kita nak hapuskan, disebabkan atas dan bawah tak sama. Jadi kita decide kat sini kita guna operasi tambah. So tambah, bila kita tambah, tujuan tambah adalah untuk menghapuskan pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. Okey, so next step adalah kita selesaikan yang X. Okey, so bila kita tengok, jika tak ada apa-apa kat depan ni, maksudnya operasi tambah lah kan. Tambah, tak ada nombor, maksudnya 1 kan. Yang ni pun tambah, tak ada apa-apa. So kita tengok yang bahagian X saja, X dengan X. Okey, hanya valid pada pemboleh ubah yang sama. Okey, so kita tengok 1 tambah 1 tambah 3, yang mana kita hanya gunakan untuk pemboleh ubah X sahaja. Okey, operasi yang kita gunakan adalah tambah. Tambah dah ada. Tambah 1, tambah 3. Tambah 1, tambah 3 untuk X. Maka jawapan kita keluar adalah, okay, kita on calculator. Kalau tak pandai guna just guna calculator. So 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3. So jawapannya adalah 4. 4 apa? 4X. So dapatlah kat sini 4X. Okey.
seterusnya operasi ke atas nombor yang tiada pemboleh ubah. Okey, sama juga dengan 9 tak ada apa-apa, maksudnya operasi tambah. Okey, 15 pun tak ada apa-apa, maksudnya operasi tambah. So dia akan jadi tambah 9 dengan tambah 15. Kita gunakan tadi istilah yang kat luar ni adalah kita gunakan operasi tambah. So just on calculator. Tambah 9 tambah 15. Okey, tambah 9 tambah 15. Macam tu. Okey, so keluar jawapannya 24. So 24 sama dengan 24. So dah jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So seperti biasa nak mencari X sahaja, maka kena bahagi dengan 4 supaya dapat 1. Kat sini 4, yang kat sini pun bahagi 4. So 24 bahagi 4 dapat 6. So dapat jawapan kita. Okey, nilai X kita adalah 6. So selesai. So kita gantikan. Ini step sama. Step sama dengan kaedah penggantian tadi. Kita gantikan. Okey. Gantikan X sama dengan 6 ke dalam salah satu persamaan yang asal. Kita ambil yang ataslah, senang sebab hanya ada satu je X. Okey. Dalam persamaan pertama. Salah satu tak kisah, mana-mana sahaja. Okey. Dia akan dapat jawapan yang sama lah. So kita salin persamaan asal X tambah 2Y. So X tambah 2Y sama dengan 9. Okay, so kita gantikanlah X ni dengan 6. Okay, so jadilah 6. Okay, X ni kita gantikan dengan 6. 6 tambah 2Y sama dengan 9. Okay, so yang ni nak cari nilai Y. So bila nak cari nilai Y, asal positif 6. So kita kena tolak 6. Barulah hapus. Bila kat kiri tolak 6 sebab sama, maka kat kanan pun, sebelah kanan pun tolak 6. Okay, tinggal lagi jawapan kita adalah 2Y sama dengan 9 tolak 6 dapat 9 tolak 6 dapat 3. Okey. Maka dapatlah jawapan kita 9 tolak 6 3. So seterusnya nak cari Y, maka kena operasi bahagi 2. Kiri bahagi 2, kanan pun bahagi 2. Maka kat sini jadi 1. So tinggal lagi jawapannya adalah Y sama dengan 3/2. So selesailah soalan ni. So jika kita perhatikan, kita dapat jawapan ni. So kalau kita nak semak balik semula, betul tak jawapannya? Sekiranya X kita, Y adalah 3/2, maka X adalah 6. So kita kena jadikan salah satunya sebagai tajuk, macam nak buat kaedah penggantian tadi ataupun kaedah graf. So jika kita perhatikan yang ni, X tambah, ni untuk semak jawapan kita betul ataupun salah. Cikgu ambil satu saja persamaan pertama. So kita jadikan salah satu pemboleh ubahnya sebagai tajuk. Maka yang ni tak nak, tolak 2Y tak nak, maka kat sini pun jadi tolak 2Y. Okay, so tinggal lagi X sama dengan, tinggal lagi X
sama dengan 9 tolak 2y. So kita cari nilai x. Okey, kita cari nilai x dengan menggantikan nilai y. Nilai y kita dapat tadi adalah negatif 3, adalah 3/2. Okey, so kita guna kalkulator. X sama dengan 9 tolak 2 y. 9 tolak 2 y. 9 tolak 2 y. Ya Allah. 9 tolak 2 y. Okey, ini persamaan kita. Okey. So kita gantikan y tadi dengan 3/2. So CALC, okey, nilai y kita dapat adalah 3/2. So tekan sama dengan, jawapannya adalah 6. So betul tak? Jawapannya 6. So selesailah. Okey. Seterusnya jika kita nak semak kat sini, bila dia ada satu sahaja pemboleh ubah, yang kat sini dah boleh on calculator terus lah. Okey, nak tahu jawapannya berapa. So okey, 1 tambah 3 tutup kurungan x sama dengan buka kurungan 9 tambah 9 tambah 15. Okey, tutup kurungan. So tekan solve. Dapat jawapannya adalah 6. So betul lah. Yang kat sini, bila dalam yang ni je boleh check, sebabnya dalam satu pemboleh ubah saja, yang ni tak boleh lagi. Boleh semak selepas kita gantikan. Okey, so yang ni untuk yang kedua adalah, okey, 6 tambah 2y. 6 tambah 2y, okey, sama dengan 9. Sama dengan 9. So shift solve. 1.5 kita tekan dalam bentuk, okey, pecahan 3/2. So betul lah jawapannya. Sekian.